Ya, penonton kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia untuk kita kongsikan kepada anda topik terakhir pada pagi ini, Sophie. Kita ingin berkongsi kepada anda tentang golongan hufaz Al-Quran ini yang bukan sahaja penjaga kalam Allah tapi juga tunjang pembentukan masyarakat untuk berakhlak mulia serta menjaga realiti semasa ketika ini. Dan kita bersama dengan tetamu di studio, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, Timbalan Pengarah Cawangan Akademik Darul Quran, untuk berkongsi kepada kita tentang Perhimpunan Hufaz 2025 dan Simfoni Dakwah Nusantara. Assalamualaikum, Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Doktor. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin boleh kita kongsikan sedikit berkenaan dengan pengenalan program ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Program ini adalah program tentang perhimpunan para hufaz Quran. Hufaz ni artinya ialah para penghafaz Al-Quran. Ya. Jadi penghafaz Al-Quran ini diletakkan di satu mercu yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya perhimpunan yang seperti ini bukan kali pertama. Betul. Kita sudah setiap tahun. Tahun lepas dihimpunkan 24,000 orang hafiz Quran masjid wilayah. Jadi pada tahun ini kita berhimpun lagi iaitu di Masjid Tuminah Hamidi. InsyaAllah. Jadi kita akan menghimpunkan para hafiz dari seluruh Malaysia di situ. Mungkin boleh dikongsikan juga apa di antara objektif utama yang ingin dicapai menerusi himpunan hufaz ini dan siapa kumpulan sasaran yang ingin kita santuni melalui perkongsian dan juga perhimpunan ini. Baik. Sasaran kita ialah para penghafaz Al-Quran. Bukan sahaja penghafaz Quran yang mengikuti pendidikan arus perdana, tapi juga iaitu penghafaz Quran yang mengikuti pendidikan di tempat yang bukan di arus perdana, maksudnya di madrasah-madrasah, di pondok-pondok. Jadi artinya mereka ini diberikan satu ruang oleh kerajaan untuk mereka ke hadapan. Ya, itu yang pertama lah. Yang kedua, masyarakat lah. Kita target masyarakat sekeliling lah. Dan bukan sekadar sekeliling saja, kalau daripada Negeri Sembilan, daripada Johor, untuk ke sana kita ada adukan untuk melihat bagaimana perhimpunan hufaz kita pada kali ini. Ya. Dan bila bercakap berkenaan dengan perhimpunan hufaz ini, ia juga boleh dikatakan sebagai program berskala besar. Jadi mungkin juga doktor boleh kongsikan sebab ia juga melibatkan institusi tahfiz dan juga masyarakat umum, sesiapa sahaja dialu-alukan untuk menghadiri dan juga mendapat keberkatan daripada himpunan tersebut, insya-Allah. Dan dari aspek pembangunan tahfiz dan juga usaha untuk berdakwah, ini juga merupakan satu platform yang terbaik untuk kita mendapat berbagai pengisian yang ingin dibawakan. Doktor. Di dalam kita punya perhimpunan kali ini, kita menumpukan kepada penerangan tentang tahfiz TVET. Selama ini kita cuma mendengar orang hafaz Quran ni dia lebih kepada jadi ustaz, jadi imam, jadi pensyarah. Tapi jarang kita dengar orang hafaz Quran boleh baiki kereta, boleh mengecat rumah, ada kemahiran yang tertentu. Jadi diperkenalkan pada kali ini iaitu tentang tahfiz TVET. Itu dalam dasar tahfiz negara. Tahfiz TVET ni mereka akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu. Saya pernah ke ILP Selanda, tengok tahfiz kita di situ, ada inovasi yang baru mereka hasilkan. Maknanya tahfiz ini bukan sekadar mereka mengaji bidang Al-Quran, bahkan mereka ada kemahiran. Itu yang nak ditekankan pada pertemuan kali ini, perkenalkan kepada masyarakat apakah itu tahfiz TVET. Kita pula tak boleh kita katakan yang tahfiz ini kalau dia ambil TVET, kemahiran, seolah-olahnya kita kata lari bidang. Mereka bukan lari bidang. Mereka menambah bidang sudah ada. Nilai tambah. Maknanya kita sudah kena ada satu anjakan paradigma pada semua masyarakat bahawa tahfiz ini adalah untuk semua. Bukan eksklusif kepada golongan para asatizah, para guru, para imam, bukan. Tapi mereka boleh daripada golongan yang berkemahiran, daripada TVET contohnya. Jadi para hufaz juga selepas ini bakal menjadi penggerak dan juga enjin kepada ekonomi negara apabila mereka juga berkemahiran tinggi nanti. Tahfiz TVET itu yang akan dibawakan melalui himpunan ini. Dan mungkin boleh kongsikan juga, Doktor, apa lagi pengisian utama yang kita dapat saksikan pada hari Ahad ini? Baik. Kita juga menjemput seorang yang selebriti yang kita kata sangat hebatlah. Saya rasa kalau sebut nama dia,
jarang orang tak kenal. Ya, semua pasti kenal. Profesor Dr. Abdul Somad Batubara. Atau dulu kita kata Ustaz Somad kan. Betul. Jadi siapa-siapa yang berkeinginan lah nak melihat Ustaz Somad daripada dekat, bukan sekadar melihat tuan dia, mendengar kalam-kalam dia, nasihat-nasihat daripada beliau. Beliau mungkin akan mempersembahkan dakwah santai, bercerita berkenaan dengan warisan Qurani dalam pembangunan negara dan dalam masyarakat madani. Ini satu penjelasan yang sangat tuntas lah. Kita kemungkinan dari sudut kita bercerita berkenaan dakwah, kadang-kadang dakwah ni kita rasa seolah-olah hanya sukar, susah, tak santai. Tapi sebenarnya dakwah yang dipersembahkan oleh Doktor atau Profesor Dr. Abdul Somad ni dia lebih santai dan masuk daripada jiwa semua. Betul. Ya, dan juga akan di majlis tersebut juga akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Raja Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Betul. Nanti pada hari yang sama? Pada hari yang sama, pada selepas zuhur. Perasmian oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Beliau akan datang dan tetamu-tetamu VIP kita juga ramai. Kalau mungkin Doktor boleh bawakan kita dari awal permulaan hari Ahad itu sehingga habis program, apa yang akan berlaku di sepanjang hari tersebut. Apa lagi yang ada? Kita akan bermula daripada jam 10 pagi. Tapi bukanlah maknanya para tetamu datang jam 10, datang lebih awal. Lebih awal. Maknanya kita akan berada di Masjid Tuminah Hamidi ni. Masjid yang kalau kita tengok di YouTube kita Google kan, satu reka bentuk masjid yang sangat cantik. Menunjukkan sini benih Islam. Ya. Jadi masjid ni kalau status masjid, bila kita pergi di situ, kita bukan sekadar duduk mendengar halwa telinga, tapi kita disunatkan beriktikaf. Jadi maknanya yang hadir daripada segenap masyarakat, daripada jauh, daripada dekat yang datang, maknanya berpeluang untuk beriktikaf di masjid yang sangat cantik dan selesa. Di jam 10 kita akan mulakan. Kemudian kita akan mulakan dengan pendaftaran, kemudian pembahagian makanan, dan kita akan mendengar qasidah daripada Sautul Mustafa. Kemudian kita akan mendengar penerangan tentang tahfiz divet yang saya masukkan tadi, kemahiran dan sebagainya. Kemudian pada waktu tengah hari kita akan mulakan dengan iaitu ucapan yang berhormat yang kita tunggu-tunggulah pada masa itu, iaitu ucapan yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid, Timbalan Perdana Menteri kita. Kemudian barulah kita akan terus kepada ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Samping sebelum itu adalah kita tunjukkan tentang standard pengiktirafan tahfiz Malaysia, ada tayangan montaj standard pengiktirafan tahfiz Malaysia, ada penyerahan MOU dan sebagainya. Maknanya Darul Quran di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dia ada kolaborasi dengan bersama dengan negeri-negeri, dengan universiti, dengan madrasah-madrasah. Jadi kerjasama itu kita akan pamerkan nanti di perhimpunan Hufaz ni. Dan juga akan diadakan tema untuk pakaian juga ya. Kita pakai jubah putih. Jubah putih. Insya-Allah. Menariknya. Mungkin boleh kongsikan juga sasaran pengunjung untuk tahun ini bagaimana, Doktor? Kita sasarkan masyarakat dan hufaz. Dua. Masyarakat yang bukan hafiz, jangan kita rasa kita tak dijemput ke tak. Sebab tajuk dia Perhimpunan Hufaz. Kalau yang tak hafiz pun kita jemput. Dialu-alukan. Kalau tahun lepas lebih kurang 24,000 orang. Tapi kalau ajakan tahun ini bagaimana? Lebih kurang itulah. Lebih kurang. Maknanya ramai. Kita tengok pada tahun sebelumnya 23,000, 24,000. Tahun ni 25,000 mungkin. InsyaAllah. Kita target tu agak bertambah kan? Semoga bertambah. Betul. Jadi persediaan awal lah untuk menghadiri ke perhimpunan ini, persediaan awal lah kan. Jangan datang pukul 10 pagi. Datang lebih awal. Datang lebih awal. Supaya mudah untuk parking dan sebagainya kan. Jadi mungkin banyak sebenarnya perkara yang boleh kita ambil melalui dan juga menerusi himpunan ini. Banyak manfaat juga dan serta ilmu yang disampaikan juga yang perlu untuk sama-sama kita terima dan juga kita hadam. Jadi di kesempatan waktu yang ada ini juga mungkin doktor boleh wawarkan sekali lagi kepada orang ramai, tak kisah kalau bukan hafiz ataupun hufaz juga, boleh hadirkan diri untuk mendapatkan ilmu yang ingin disampaikan. Sebenarnya saya menjemputlah, maknanya tuan-tuan, perempuan, sidang penonton,
dan sesiapa saja yang tahu tentang program yang kita sebutkan sebagai Perhimpunan Hufaz ini ke Perhimpunan Hufaz kita 2025 iaitu di Masjid Tuminah Hamidi di Bagan Datuk Perak pada 21 Disember hari Ahad ini. Datang lebih awal walaupun kita mula 10 pagi, datang lebih awal. Dan penceramah kita itu sebelum lupa saya bagi tahu Profesor Dr. Abdul Samad, dia juga hafiz Quran. Betul. Dia juga hafiz Quran. Maknanya kita berhimpun dengan para hafiz, para guru-guru hafiz. Kemudian penceramah kita juga adalah hafiz Al-Quran. Insan yang tepat yang kita bawakan. Ya, insan yang tepat. Memberikan perkongsian. Ya, betul. Kalau boleh kita balik semula kepada perbincangan kita tentang hufaz ni kan, Doktor. Mari kita sentuh mengenai cabaran-cabaran utama yang hufaz kita hadapi dalam mendepani era globalisasi ini kan. Pastinya tadi kita menyentuh kepada isu kemahiran kan. Jadi apa lagi perkara-perkara yang perlu kita lihat untuk kita ambil cakna supaya mereka ini untuk bersedia menjadi penjaga kalam Allah dan juga bersedia untuk memberi yang baik dan juga manfaat kepada masyarakat pula. Baik. Sebenarnya para hafiz ini dia menanggung satu amanah yang sangat besar. Betul. Bukan amanah yang kecil. Bahkan Al-Imam Musyatibi beliau ada menyebutkan tentang kalamullah iaitu wa inna kitaballah awsaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila, iaitu pembantu yang sangat hebat itu adalah Al-Quran. Bahkan seseorang yang menghafaz Quran, Imam Syatibi mengatakan iaitu wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila, iaitu seorang yang masuk ke alam barzah, ketakutan, kemudian akan datang Al-Quran membantu dia. Kemudian mak ayah dia pula hani anwaridaka alaihima malabisu anwar minat taj wal hula, maknanya mak ayahnya akan memakai mahkota daripada cahaya. Begitu hebat mak ayah tak hafaz Quran, anak hafaz Quran. Tetapi yang mendapat pembalasan yang baik ni ialah mak bapak sekali. Makna satu perkara yang sangat besar. Jadi orang yang hafaz Quran ni kalau mak ayahnya diganjari sampai begitu sekali, artinya yang dia hafaz satu perkara yang sangat-sangat besar. Kemudian kalamullah Al-Quran ini merupakan satu sumber dari sumber hukum yang 4. Sumber utama ialah Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Maka pertama adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini dihafaz pula oleh seseorang ni. Artinya dia mendapat satu perkara yang sangat besar dan amanah yang sangat besar. Bila amanah yang sangat besar, maka pengorbanan juga sangat besar. Betul. Dan dia kena berkorban, masyarakat kalian juga kena membantu. Termasuk para guru, termasuk masyarakat, termasuklah ibu bapa sendiri. Dan ibu ayah tidak boleh melepaskan semua tanggungjawab kepada para guru. Tidak atau begitu masyarakat tidak boleh mengharapkan guru dan juga mak bapak, bahkan masyarakat juga perlu membantu mendukung hafaz Quran ni. Kerana mereka satu aset yang sangat bernilai dalam agama kita. Dan apatah lagi cabaran di zaman kita ni, kita melihat kalau tak hafaz Quran banyak juga cabaran dia. Betul. Apatah lagi orang yang hafaz Quran. Setuju. Dugaan dia, cabaran dia lebih daripada itu lagi. Dan itu melibatkan emosi dan sebagainya. Setuju. Gitu. Pasti bukan mudah kan, pelbagai liku dan juga cabaran yang perlu untuk dihadapi untuk memastikan kejayaan anak-anak ini di dunia dan juga di akhirat. Sama-sama kita mendapat kejayaan tersebut di akhirat kelak. Jadi itu dia, hadirkan diri anda bersama-sama insya-Allah pada hari Ahad ini 21 Disember 2025. Insya-Allah banyak manfaat yang boleh kita terima dan juga kita pelajari pada hari itu. Di samping itu juga mendapat keberkatan daripada alim ulama yang turut berada di majlis tersebut dan juga Himpunan Hufaz 2025. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Yusri Mazlan, Timbalan Pengarah Cawangan Akademik Darul Quran untuk perkongsian pagi ini. InsyaAllah Doktor kita jumpa di sana nanti pada hari Ahad di Masjid Tuminah Hamidi Bagan Datuk Perak pada hari Ahad yang bermula pada jam 10. Tapi seperti yang Doktor kongsikan tadi, jangan datang pukul 10 dah. Datang lebih awal lagi untuk kita duduk depan-depan kan, lebih dapat keberkatannya itu pastinya. Dan kepada penonton semua, terima kasih kerana setia bersama kami pada pagi ini. Kita bermula pada jam 8 pagi, kita mulakan dengan dilema kan, nak belajar dekat TVET ataupun tidak. Lepas tu kita bawakan Kapten JFK. Kita kongsikan bagaimana risiko ketika penerbangan dalam keadaan cuaca TML ini ataupun musim timur laut MTL. Gelombang kedua. Dan kita kongsikan
kongsikan juga pelbagai topik yang lain. Kita bawakan tentang perawatan rawatan Islam di bidang sosial. Sensasi. Dan juga antara yang kami bawakan juga berkenaan dengan wanita bangkit. Apa antara perkara yang telah pun dibawakan khususnya bagi menaikkan semangat wanita untuk terus berjaya bagi tahun 2026. Baik. Itu dia. Ya, semestinya. Okey, itu dia pelbagai pengisian yang telah pun kami sajikan khas kepada anda terutama di hari Jumaat ini. Moga perkongsian yang baik ini dapat memberi manfaat buat kita semua. InsyaAllah. Dan kepada anda semua, kalau boleh hari Jumaat ini penuh keberkatan, seluruh ayam kita bersedekah, kan? Kita berikan senyuman yang paling manis pada hari ini dan kita berhenti sejenak, kita berbanyakkan doa supaya kita dapat reset semula niat kita dan menjadi insan yang memberi keberkatan dan juga membantu untuk menjadikan dunia ini lebih seronok untuk didiami dan juga bahagia selama-lamanya. InsyaAllah. Tetapi perlu ada peningkatan dalam kehidupan. Jangan bersedekah hanya dengan senyuman. Setiap tahun pasti perlu ada peningkatan yang harus untuk kita sama-sama lakukan untuk menjadi insan yang lebih baik dan juga memberi manfaat pada orang lain juga. InsyaAllah. Nampaknya sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Dan saya Irfan Syamil Nasution. Kita jumpa lagi dalam untuk itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye.